Testing. Tengok. Okey tak line? Kita tunggu komen sekejap. Tengok okey tak? Sahabat-sahabat boleh share dulu. Cukup 1000 kita buka ini cerita. Alright, komen dah masuk. Sahabat kita Halim Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam brother. Heri Rahman, salam sahabat. Waalaikumsalam juga sahabat. Selamat malam. Kita tunggu dulu. Waalaikumsalam Khairul Amizal Murad. Waalaikumsalam bro. Hasan Abu Bakar, Assalamualaikum. Serimba dari Parit Buntahdir. Sahabat kita daripada Perak Terima kasih yang mana luangkan masa untuk kita sembang. Lama kita tak buat live. Macam-macam ujian negara kita waktu ni. Waalaikumsalam. Ramai sahabat-sahabat kita. Mangkuk Ayun, Assalamualaikum. Nama ganas nama Mangkuk Ayun Waalaikumsalam. Esok confirm lepas. Money is king tuan. Jangan. Negara kita negara berdaulat. Kita masih lagi kukuh dengan perundangan, dengan undang-undang yang ada. Dengan kita boleh tengoklah kebenaran demi kebenaran, jenayah demi jenayah. Pasti tidak boleh dilawan dengan wang ringgit. Waalaikumsalam Duka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Abang Mahmud Yusof. Waalaikumsalam sahabat. Ramai yang telefon ni. Jangan telefon. Sekejap lagi telefon. Tengah buat live. Waalaikumsalam hadir Rais Dolah. Waalaikumsalam. Selamat malam. Syarul Izwan, Assalamualaikum bang. Baru hadir. Line tak apa clear tadi. Ya. Di sini pun baru lepas hujan lebat. Line pun tak apa clear. Kita punya Facebook pun banyak report. Jadi gangguan untuk kita buat live tu banyak lah. Lepas tu pula kita punya Facebook kita blocking, amaran apa semua keluar lah. Sampai satu tahap kita tengok mungkin Facebook kita akan dinyah aktifkan. Tapi tak apa, perjuangan mesti diteruskan. Kebenaran mesti kita cari. Komen tak naik ke saudara? Ada naik. Nampak dak burn. Nampak. Pak Abu, salam bro. Long time apa cerita? Ya, ini yang kita nak ulas. Yang ni yang kita nak bercakap malam ni. Sebab saya pun jarang nak buat live. Sebab kita pun tahu negara kita ada bermacam-macam masalah ujian yang ditimpa kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat marhain, dengan kacau bilau politik, dengan kes COVID-19 yang meningkat sehingga puluhan ribu. Yang ni memang satu ujian berat pada kita. Tapi dalam waktu yang sama, isu semasa, isu yang kita bawa daripada awal berkenaan dengan si musibat, si Burma ni, tetap kita follow, tetap kita ikut rapat, tetap kita bawa. Dan hari ni apa berita yang kita terima juga melalui media, yang mana esok akan ada pendakwaan. Apa pun saya start lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat yang meluangkan masa bersama dengan kita daripada awal sampai ke akhir. Mungkin ini adalah satu episod penghujung bagi isu si musibat ni, yang kita sendiri pun muak untuk kita bercakap, untuk kita hadap dengan pelbagai kerenah yang melibatkan sehingga melibatkan perbuatan jenayah yang berlaku dalam negara kita. Sampaikan di antara kita masing-masing jadi hairan bin ajaib, pelik lagi, kerana individu ini masih lagi dikatakan kebal, masih lagi takluk undang-undang, masih lagi dengan kelaku dia sendiri yang seolah-olah mencabar, bukan saja mencabar kita, bukan saja mencabar rakyat marhain, tapi mencabar undang-undang negara kita. Tapi hari ini alhamdulillah, atas sokongan, atas kesedaran kita sebagai
rakyat Malaysia, hari ni kita boleh nampak bahawa undang-undang itu adalah sangat jelas dan undang-undang itu masih subur dalam negara kita. Apapun saya nak ucapkan terima kasih tahniah kepada pihak PTRM yang sentiasa terus, sentiasa ambil peduli berkaitan dengan lebih-lebih lagi bila melibatkan jenayah. Ya, kalau sahabat-sahabat semua tengok isu ni berlarutan bertahun-tahun. Kalau kita tengok flashback balik pendedahan yang kita buat sejak daripada awal sampai ke hari ini, kalau saya tak silap saya, dalam ingatan saya, yang kita permulaan kita buat pendedahan kepada isu si musibat ini, si Long Tiger ni adalah awal penghujung bulan April 2020. Hari ni dah 2021. Dia tidaklah mencapai ke tahap 2 tahun, tetapi nak masuk ke 2 tahun. Dalam setahun lebih lah kita bawa isu si musibat ni. Apa yang kita bawa daripada segi permulaan hari pertama 29, kalau silap saya lah, 29 April 2020, dengan kita memohon kepada si Long Tiger ni supaya membuat penjelasan berkenaan dengan identiti dia, yang mana pihak-pihak netizen, tim-tim netizen berjaya mendedahkan dia sehingga terbongkar. Jadi saya selaku waktu tu saya declare saya selaku pengurusi bagi sebuah pertubuhan NGO. Kita buat satu video live untuk memohon penjelasan daripada dia. Itu rentetan awal kes musibat ni lah. Yang mana selepas daripada 29 April tu kita mohon dia buat penjelasan, dia masih lagi tidak menjawab, dan sampai ke hari ni tidak menjawab. Malah psikologi yang kita terima, ugutan-ugutan, panggilan-panggilan telefon yang saya sendiri terima bukan daripada si musibat Burma ni, tapi di kalangan kita sendiri orang Melayu. Yang tu rasa sedikit duka citanya. Kita membela untuk agama, bangsa dan negara kita, tetapi dalam waktu yang sama yang membela si musibat ini adalah daripada golongan kita sendiri. Yang tu tak ada masalah lah. Saya pun sebenarnya tak ada masalah pun dengan siapa-siapa. Tapi setakat permulaan dulu, awal penghujung April 2020, orang-orang ini yang banyak membela. Dan kita tengok sebelum tu pun kebangkitan si musibat ni pun atas dorongan dan sokongan kita. Jadi kita tak mau nak ungkit, kita tak mau nak refresh terlampau dalam. Mungkin waktu tu mereka ini juga dimanipulasi oleh si musibat ni sehingga orang kata terpedaya. Tambah pula si musibat ni bercakap cukup-cukup pandai, cukup-cukup hebat, pandai bermain kata-kata, pandai menggunakan ruang, menggunakan isu, menggunakan agama, menggunakan penyatuan, menggunakan politik. Dia pandai. Jadi kita tak nak terlampau mengungkit lah sokongan-sokongan yang lepas. Tapi pada hari ini kebenaran tu semakin jelas, dan kita harap takkan ataupun tak ada lagi golongan-golongan warga negara kita sendiri, rakyat kita sendiri, bukan saja Melayu, apa-apa bangsa pun yang mana memegang kad pengenalan IC biru supaya tidak menyokong mana-mana individu, tambah lagi bukan negara yang banyak rekod jenayah. Support mereka. Tu sangkut line tak apa nak jentik. Kita tak tahulah Facebook kita ni. Apa pun kita continue balik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi untuk esok? Sebelum kita nak sembang, kita nak buat ulasan untuk esok ni, kita refresh balik bagi sahabat-sahabat kita faham situasi apa isu si musibat ni. Jadi apa yang kita nampak, apa yang kita tengok jelas. Individu ini manipulasi bukan saja jemaah-jemaah kita, bukan saja daripada NGO berbayar kita, tetapi dia memberi satu moral yang sangat-sangat buruk pada pandangan saya waktu tu.
sekitar dia, nama dia tengah gemilang, nama dia tengah cemerlang, kehebatan dia tengah memuncak. Dalam waktu tu saya dah nampak dah, apa benda perkara yang dia buat sebenarnya tidak berlandaskan undang-undang. Banyak tindakan-tindakan yang dia ambil, banyak tauladan-tauladan yang dia cuba bawa. Sebab tu kemuncak ke populariti, apa sebut tunggal langgang lah, tergeliat lidah, semenjak dia glamour dulu. Masa dia glamour dulu, apa tauladan yang bawa? Dia mencabar, dia menggunakan orang kata provokasi-provokasi yang tidak sepatutnya, membawa budaya-budaya tidak sihat dalam kalangan belia-belia kita. Yang ni yang kita rasa kita perlu tampil, kita perlu lawan dia ni mengikut undang-undang. Jadi kadang-kadang sahabat-sahabat di page, kalau follow di page Utusan Rimba ni, sentiasa kadang-kadang mereka pun marah. Bukan kata nak kata mereka lah, saya sendiri pun kadang-kadang hilang kewarasan dan kesabaran dengan perangai si musibat ni. Tetapi dalam kita bawa isu kesedaran, kita tahan kesabaran kita dan kita percaya kepada undang-undang. Kalau sahabat-sahabat rasa geram, saya ni kalau boleh diikutkan 10 kali rasa geram. 10 kali rasa geram. Pasal apa? Pasal kita NGO di bawah sokongan sahabat-sahabat dan ahli-ahli NGO kita. Kita turun ke balai polis, kita buat laporan, kita pergi kepada jabatan-jabatan yang sepatutnya. Sampaikan, kalau sahabat boleh tengok di page Utusan Rimba, kita pernah buat beberapa petition untuk menyedarkan ataupun untuk kita follow the law, follow ikut undang-undang. Kita buat petition, kita buat memorandum, banyak benda yang kita buat. Kita tahu benda ni kalau kita follow the rule mungkin sedikit rumit, memerlukan masa yang panjang, memerlukan kesabaran, tetapi kita berasakan inilah jalan yang sebenar. Yang mana setiap pengarah-pengarah jabatan pun bagi tahu dengan kita jika ada apa-apa aduan, ikut saluran. Jadi kita sentiasa follow the rule, kita ikut aduan, kita tidak koyak dengan, dan akhirnya sampaikan kita memerangkap si musibat ni, sampaikan dia sendiri bermain dengan undang-undang. Tetapi oleh kerana dia ni, si musibat ni, dia tetap dengan budaya ketaksupan, kesombongan dia, kebongkakan dia. Walaupun dia menggunakan undang-undang, tetapi dia bongkak. Dia menggunakan undang-undang ke jalan yang salah. Dia menggunakan undang-undang, kononnya dia nak saman orang sana, dia nak saman orang sini. Walaupun dia mengikut undang-undang, tapi kebongkakan tu, kesombongan tu akhirnya memakan diri dia sendiri. Kalau dah terbiasa dengan pelakuan jenayah, pusing kok mana pun dia akan pergi kepada perbuatan jenayah itu sendiri. Ini yang cuba kita bawa, dan akhirnya setelah setahun lebih kita fighting isu si musibat ni, akhirnya dia tersepak kaki dia sendiri oleh kerana cuba untuk menutup perbuatan-perbuatan jenayah yang dia buat. Kalau ikut kita lagi rasa marah, sahabat. Kita cukup-cukup lagi rasa terbakar, lagi rasa kita marah. Pasal kita berhadapan dengan agensi-agensi. Kita buat report, kita buat laporan, banyak jabatan yang kita pergi. Tapi hari ini PDRM cukup terbaik menjalankan tanggungjawab dia. Dan kita pun, waktu kita buat laporan pun kita sedia maklum. Badan-badan PDRM khususnya dia memberi kita maklumat yang cukup baik. Sebab tu banyak kes-kes kita tak diambil tindakan, bukan kerana dia tu betul tidak, tetapi kerana dia masih belum melakukan jenayah. Tetapi hari ini bila dia melakukan jenayah, pastinya pihak PDRM takkan tengok saja, dan pasti akan buat tanggapan. Dan esok adalah hari pendakwaan dia setelah dia di kuarantin selama mungkin 2 minggu. Dan akhirnya esok, mengikut maklumat ini kita dapat daripada berita yang dikeluarkan oleh Cosmo Online, yang mana esok adalah hari pendakwaan dia.
dan dia akan dihadapkan dengan 3 pertuduhan. Kita pun tak sangka akan ada satu pertuduhan baru. Kalau kita tengok maklumat daripada Cosmo tu, pertuduhan baru adalah 376 berkaitan dengan kes rokok. Kalau kita tengok kalau yang kita dah tahulah sebelum ni, kes berkaitan dengan Adik Lokman tu 342 kurung secara salah dan 506 ugutan jenayah. Tapi esok ada satu lagi pertuduhan mengikut sumber surat khabar Cosmo Online. Salam Abang Izzah. Waalaikumsalam. Ya. Line tak apa elok ni, komen tak naik. Komen sahabat-sahabat tak naik. Ada yang naik, lepas tu dia crash. Tapi tak apa, rasanya dia masih lagi live. Kalau kata tersangkut ke apa ke, boleh tengok ulangan. Jadi kita berharapkan supaya episod ini berakhir. Kita mengharapkan isu si musibat ini dijadikan sebagai tauladan. Dan kami, saya sendiri sebagai pengurusi NGO, sahabat-sahabat saya yang lain, Donjai, Jebat, Tok Singa dan sahabat-sahabat kita di dalam follower Tusa Rimba ni, kita tak akan berhenti di sini. Maksudnya kita akan terus follow the case. Kita akan terus pastikan yang si musibat ni dikenakan tindakan daripada segi perbuatan-perbuatan yang dia telah buat. Daripada segi jenayah, pastinya pihak PDRM sudah melakukan perkara yang baik. Kita akan pastikan juga daripada sudut jabatan lain seperti immigration, insya-Allah perkara ni memang dah kita bincangkan dengan NGO-NGO lain pun untuk terus bawa isu musibat ni ke peringkat immigration. Kerana kita pun sedia maklum bahawa identiti dia ni tidak lagi dikenal pasti. Dia buat pengesahan apakah status individu ini berada di dalam negara kita. Kalau kita tengok daripada surat rujukan daripada JPN, dia tidak lagi diberi MyCas, IC hijau tu tidak diberi kelulusan untuk digunakan lagi. Sudah ditamatkan tempoh. Cumanya kita juga mohon kepada jabatan yang sepatutnya, Jabatan Pendaftaran Negara, untuk keluarkan secara official supaya kita ni tidak orang kata tidak terlepas maklumat ataupun kita mendapat maklumat yang tepat siapa apa status si musibat ni. Sebab daripada maklumat-maklumat yang kita dapat melalui media sosial, maklumat ini individu ni yang mana mak pak dia adalah telah dipindahkan kepada ke negara USA. Yang ni kita nak tengok. Jadi untuk esok, okey, sedikit ulasan kita untuk esok. Kita buat ulasan berdasarkan apa yang dia akan dituduh melalui media yang kita terima, maklumat yang kita terima. Pertama adalah 342 section yang berkaitan dengan kes Adik Lokman yang dikurung tu. 506 pun sama, dan yang terbaru tadi saya sebut 376. Ini maklumat yang kita dapat melalui media Cosmo Online. Jadi esok kita akan tengok bahawa dia akan dituduh di dua mahkamah, di Mahkamah Majistret Muar dan Mahkamah Majistret Tangkap. Apa yang, kalau bagi pihak diri saya, yang mana kita dah bawa isu ni daripada awal sampai ke saya rasa mungkin episod yang hujung-hujung ni, apa yang kita nakkan, maksudnya apa yang rakyat kita tengok nakkan, kerana isu ni dah terlampau viral. Dia dah jadi berulang, isu yang berulang. 2019 dia dah ditangkap polis, dia dah viral dengan beberapa pertuduhan. 2021 dia pun
bukan 2019, 2020 dia ditangkap kes. Kalau kita tengok dulu kes pecah amanah, dibicarakan di Mahkamah Ampang, lepas tu kes pemerasan 38, lepas tu 2021 ni ada 3 lagi pertuduhan baru, dan di dalam waktu yang sama dia mempunyai rekod jenayah yang banyak. Jadi kita mohonlah kalau kata pihak pendakwa raya supaya menilai balik data-data rekod jenayah, pertuduhan baru, pertuduhan yang akan dibuat esok, supaya jaminan untuk dia berada di luar ni tidak diberikan. Kalau kita tengok KK yang terdahulu pun dia dah diberi kesempatan untuk berada di luar dengan diberi bon jaminan, diberi jamin. Tapi untuk kes besok, mohon dan berharap semoga pihak berkuasa, tambah lagi pendakwa raya, saya berasakan pendakwa raya begitu strong atas kes yang terbaru ni untuk tidak memberi jaminan kepada dia. Saya harap begitulah. Dan dia sendiri pun mungkin dia akan pasti dia akan mengambil peguam bagi pihak dia. Itu biasa, itu perkara biasa. Sesiapa lain tak apa nak elok, tapi tak apa pun, itu saja yang kita update. Sebab lain tak apa nak cantik, kejap elok, kejap putus, kejap elok, kejap putus. Apa perkara yang kita nak sampai, kita dah sampaikan. Semoga sahabat-sahabat semua tahu keadaan ni. Sebab ramai yang PM saya, ramai yang DM saya apa status si musibat ni, si Burma ni. Tapi inilah kebenaran yang ada, bahawa dia akan didakwa besok dengan 3 pertuduhan, dan kita akan tengoklah selanjutnya apa kes ni akan pergi. Tapi bagi kami NGO, walaupun dia didakwa atas pendakwaan jenayah yang dilakukan, masih ada perkara-perkara lagi yang perlu kami bawa ke tengah berkenaan dengan identiti dia, berkenaan dengan status kedudukan dia di dalam negara kita. Pasal ini adalah perkara-perkara penting, benda-benda penting. Sebab kita sedia maklum, negara kita ni dah terlampau berat, terlampau banyak berkaitan dengan isu-isu pelarian, isu-isu jenayah warga asing ni. Jadi kita tak nak benda ni ditutup ataupun sejuk sampai setakat ini. Kita nak pastikan bahawa warga-warga asing, sesiapa saja yang melakukan jenayah mesti dipertanggungjawabkan. Kalau kata warga asing ni bukan sekadar dia mendapat hukuman jenayah dia, tetapi selebihnya mesti dia dikenakan tindakan dengan lebih berat, sehingga mereka ni diusir daripada negara kita. Kerana kita tak mau. Hari ni kita di dalam negara kita dah bermacam-macam ujian kita kena. Dengan pekerjaan, sektor pekerjaan yang kita terpaksa berebut-rebut dengan warga asing, dengan komuniti kita, kelompok kita, masyarakat kita yang terpaksa hidup bersama dengan mereka. Kalau kata hak elok tu elok lah. Seperti mana yang saya sebut, kita bukan nak bermusuh dengan warga asing, kita bukan nak bermusuh, kerana mereka pun memberi satu benda yang baik buat negara kita, baik daripada segi pekerjaan, sektor ekonomi dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sama, kita bermusuh dengan mereka yang tegar membuat jenayah, mereka yang tegar membuat huru-hara dalam masyarakat kita, mereka yang tegar menggugat kedudukan keselamatan anak cucu kita. Yang ni kita tak akan diam, kita tak akan tengok saja, dan kita akan lawan. Kepada warga-warga asing yang masuk ikut prosedur, yang hidup baik dalam masyarakat, yang tak ada siapa nak ganggu mereka, tak ada siapa nak kacau mereka, tak ada siapa yang nak mereka dihalau atau sebagainya. Ini kena faham baik-baik. Ini kena faham betul-betul. Sebab apa? Aku NGO sendiri berteraskan bahawa rakyat Malaysia ni mesti dilindungi. Kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat marhain, ada hak sebagai rakyat yang berwarga negara. Ini satu benda yang betul-betul penting. Apapun sahabat-sahabat, esok kita tengok, dan esok kita akan ulas selepas daripada pertuduhan dia. Saya dimaklumkan banyak juga media-media kita
banyak juga media-media kita yang turun di sana. Esok boleh tengok dalam update-update, dalam berita, dalam page-page media berkaitan dengan isu si musibat ni. Apapun, saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan maklumat yang saya berikan, kerana saya berdasarkan maklumat daripada media. Dan insya-Allah, terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa memberi sokongan. Apa isu sekalipun, undang-undang mesti kita letakkan di depan. Jangan kita, walaupun kita rasa sedikit kecewa